berwajah-wajah. Berwajah-wajah. Dia tak menetap. Munaf ni maknanya terowong. Dua. Cuba tengok terowong kan dua wajah. Dia tak berpendirian. Di sebelah kaki dia ke laut, sebelah kaki ke dah. Dia tidak ke mana-mana. Dia tak ada pendirian. Itu munafik. Musyrik ni dia mensekutukan Allah. Mensekutukan dengan apa? Dia rasa ada diri dia, ada Allah pun tu musyrik juga nama dia. Kalau munafik ni dua wajah, dia berwajah-wajah. Mana dia pergi pun dia akan bertukar wajah. Kalau orang mukmin ni satu aja, dia Allah aja. Tak mau ada wajah diri dia ke, tak ada. Jadi tu saya cakap tadi, jawapan kamu betul tapi kurang tak jelas, tak betul lagi kenal betul-betul. Jadi kalau kita dalam solat berwajah-wajah macam-macam yang kita ingat Allah hanya sikit, tu munafik. Jangan cari orang lain lah. Kita lah tu yang munafik. Tapi kalau dalam solat tu kita tahu kita satu wajah dia aja semua. Dia merukuk, dia berdiri, dia sujud, dia dalam tayat tu dia memuji diri dia asyik dengan diri dia dalam tu. Tak ada satu wajah lain lagi pun. Itu baru betul. Proses. Jadikan diri kita gitu. Sekarang ni kita nak dengar cerita yang macam ni pun susah sekarang ni. Kita tenggelam dalam munafik pun kita biarkan lagi. Diri kita tak ada rasa risau. Kita jadi musyrik pun, kita mensekutukan Allah pun kita tak ada rasa itu dosa besar. Jadi bila kita belajar ni, baru kita tahu kita sendiri yang banyak. Kita dululah kena proses. Jangan munafik tu ada pada di dalam musyrik tu yang ada kita. Pasal benda tu dah terlampau lama belega. Bila kita dapat cerita ni, kenal diri, kenal Allah, bau proses lah dulu baru. Bukan saya nak maknanya munafik, saya nak tunjuk nanti kita boleh tunjuk kenal. Bukan, kita kena dalam diri kita dulu. Kita belajar mengenal diri dengan Allah. Kita belajar bila sesat tu, bila salah tu, mencari salah kita supaya dalam diri kita lah ada munafik, dalam diri kita adalah musyrik, dalam kita lah macam-macam perangai yang kita dulu yang kena apa? Bukan dulu. Bila dah jadi betul nanti barulah benda tu kat luar. Jarang kita dah tak nak ada diri kita dah berperang, lawan. Ini tidak, kita masih ada lagi satu pun, masih lagi kita tetap juga syirik. Ada lagi, masih ada satu aja dalam diri kita. Ada Allah, ada satu apa? Diri kita kan ada apa benda yang kita nak ke? Masih ada lagi. Dia lawan. Bila kita nak mulakan, kita kena tanya pada diri kita. Jangan kita lambat-lambat. Kita tak tahu sekejap lagi ke, besok ke, minggu depan nyawa kita dicabut. Tapi bila kita dah betul-betul kita nak mulakan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Bersungguh-sungguh. Ya? Bila kita bersungguh-sungguh, barulah yang susah tu, bersama susah tu akan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, bersungguh-sungguh dalam kita tu susah. Dalam kita nakkan Allah tu bersungguh-sungguh, susah kan? Susah. Dalam susah tu Allah kan. Tapi tak sungguh-sungguh, tunggu susah, itu lain makna dia. Kita kena betul-betul sungguh-sungguh. Kalau orang kata sabar dulu ke hak dulu, Allah kata kena hak dulu. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sab. Hak dulu, kita dulu kena proses betul-betul kenal diri, kenal Allah, baru kita boleh sabar. Ni sabarlah, tak apa, aku tak kenal diri, tak kenal Allah, yang penting aku sabar. Salah pasang tu. Pergi cari dulu orang yang mengajar bab kenal diri, kenal Allah. Kau duduk betul-betul dalam sungguh-sungguh, baru sabar. Sekarang kau tak sungguh-sungguh kenal diri, kau kata tak apa, sabarlah, apa nak jadi. Jangan. Kau belum kenal diri, kenal Allah lagi, Allah tak suruh kau sabar dulu. Kau kena kenal diri, kenal Allah, baru pegang hak, baru
Sabar, jangan salah faham. Jadi kita ni gitu jadi. Dihidangkan benda yang lain dulu. Bukan saya cakap tak betul. Tak apalah kau nak ambil ilmu lain, ambil dulu. Tapi kau kena sedar ini asas yang paling penting. Selagi kau ambil yang luar tu tadi, kau tak pegang yang Allah, selagi tu kau tak akan tetap diri kau. Kau tak akan faham keadaan sebenar. Sudah Ustaz Wan. Carilah jalan. Betul-betul sungguh-sungguh lah. Bukan maknanya nak bagi tahu kat orang yang kita kena, Allah tahu orang yang sungguh-sungguh, yang duduk betul-betul mengaji bab ni betul-betul sungguh-sungguh. Yang itu pasti Allah bagi. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Orang yang bersungguh-sungguh nak Allah Ta'ala, dia susah. Di dalam susah tu Allah Ta'ala ada senang. Tapi engkau tak bersungguh-sungguh kenal diri, kenal Allah, engkau kena susah tu lain. Tak sama. Sungguh-sungguh dulu baru kita nakkan sesuatu, apa, nak buah kelapa tu kita nak potong, kan sungguh-sungguh kita kopik buah kelapa tu sampai dia jadi santan, sampai dia jadi minyak, kan sungguh-sungguh. Tapi kita biarkan kelapa tu, tak apalah, nanti bolehlah dia jadi minyak nanti. Kita tertipu kat situ. Tak boleh, kita kena sungguh-sungguh. Kita tak pecahkan dia, macam mana kita nak dapat? Kita tak kupas apa ni, tak perah, tak macam mana nak keluarkan santan. Jadi susah, di dalam susah tu akan ada senang Allah Ta'ala. Bukan makna kita kata kita ni hebat, bukan. Tapi Allah dah bagi tahu bersama-sama susah ada senang, bukan selepas susah. Tapi kita ni tak nak proses sungguh-sungguh tu tadi. Kita berserah macam tu aja, kita kata tak apa, nanti Allah perkenalkan diri dia lah. Tanpa kita cari, maknanya Allah suruh cari, ada pembimbing rohani. Selepas Nabi wafat nanti, khataman Nabi, tutup Nabi, ada setiap zaman aku akan bagi pembimbing rohani itu. Rasulullah begitu. Siapa yang tak cari, siapa yang tak jumpa, kalau dia mati dia seperti jahili, wa na'udzubillah. Ni bukan saya cakap. Ini Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Ali. Jangan anggap benda ni enteng. Jangan anggap ilmu ni mudah. Ilmu ni yang paling Rasulullah tekankan dulu sebelum datang solat, puasa, zakat. Ini dulu dia. Tapi tak apalah, kita dah telajak, orang kata tak apalah, solat jalan terus. Tapi ini carilah. Ini dia solat terus, ni tak penting. Itu kata solat kita jenis solatnya orang yang lalai. Lepas tu kita biarkan kelalaian kita. Kita biarkan solat kita solat orang munafik. Dalam keadaan kita lalai, kita biarkan, kita mengaku seolah-olah kita ni khusyuk. Padahal kita belum kenal diri, kenal Allah, nak khusyuk macam mana? Ya. Syarat tu tadi nak kenal diri, nak khusyuk tadi mesti kenal diri, kenal Allah. Bila kita kenal diri, kenal Allah, kita dah tak ada diri kita, yang ada hanya itulah khusyuk nama dia. Itu nama nikmat. Solat tu nikmat. Solat tu bukan tekanan. Solat tu bukan bebanan. Solat tu nikmat, baru kita tahu. Keasyikan tu maknanya kita khusyuk wa tawa. Betul-betul bestnya. Rasulullah disuka kat dunia ni salah satu solat. Tenang, kita solat tak tenang, fikir macam-macam. Nak lepaskan konon-kononnya bila kita dah solat ni akan dijamin masuk syurga. Kita punya akidah dia. Tu. Proses tak perbaiki. Bila kita belajar ni harus menghadapi banyak sesat-sesat, banyak maknanya teguran-teguran. Itu mana orang belajar lah, betul lah tu. Tu betul-betul nak kepada Allah, memanglah kena marah, saya kena baling lagi, macam-macam lah kena belajar. Bagi saya anggap itulah sebenarnya kejayaan. Tapi kalau belajar tak kena marah, tu pelik tu. Belajar tak kena marah, tak kena betulkan. Mana boleh, belajar tu memang kena betulkan lah, kena macam-macam cara lah tu. Jadi beruntung orang yang belajar, dia
maknanya guru tu sayang. Dia tegur, dia tak nak kita, dia tegur kita. Dia sayang, maknanya akan datang kita ubah, kita akan berjaya. Nanti kita nak train orang, kita pula satu hari jadi guru, kita pula nanti mesti memarahi, kita punya memarahi itu bukan marah macam mak kita lah, bukan dia marah kita tu dia benci kita, marah sayang untuk nak proses supaya diri kita jadi matang. Ada pernah kita solat, guru kita tak solat pun, kita solat sunat, dia balingnya kita. Tinggal solat kena baling, pernah kena. Kalau kita kan orang ramai nampak, kenapa kau baling dia tengah solat? Kau tak tahu dia tu guru dia ajar. Dia tahu hati kau ke mana. Tak? Kau janganlah. Tu pasal guru-guru macam ni special lah kalau kau dapat. Maknanya kita kena carilah guru macam tu. Selama ni ada orang nak tegur, solat kita lalai, ada nak tegur. Lepas tu kita pula buat dek je, kan? Menipu diri sendiri. Dah tak khusyuk, relax, tak tenang-tenang je. Macam seolah-olah kita tak ada buat salah pun. Bahaya tu. Bilanya kita nak berperangai gitu kan. Jadi bila ada guru tu tadi, dia train kita. Dia tahu hati kau ke mana dia tahu. Dia ambil bola tu, dia baling kau tinggal solat. Kau tinggal berzikir ni, mulut kau semua subhanallah. Dia tahu otak kau ke lain, dia balik. Kita bukan tidur pun kita subhanallah. Tapi dia tahu. Walaupun kau duduk tumpu subhanallah, tapi dia tahu otak kau ke mana. Kita masalahnya kita tak mau cari situ sebenarnya. Kalau pergi mana-mana dia tahu. Itu kita nak mendidik hati orang yang ada kekuatannya begitu. Ini balik-balik kita minta, ini kat bumi lain lah, kita cari ceramah yang memuaskan telinga kita, halua telinga kita. Kan? Bukan kita cari guru yang boleh membersihkan hati kita. Bila kita jumpa orang macam ni, kita salahkan dia. Apalah guru ni garang sangat lah ni. Kita tak garang lagi. Kau belajar dengan Sayyidina Umar, nak tahu kena dengan pedang ke tidak? Kita jumpa guru yang macam ni, kita beruntung sebab dia datang dengan izin Allah untuk membersihkan dalaman diri kita. Yang selama hari kita nampak di luar je cantik, dengan bacaan-bacaan, dengan taranum, dengan fasaha gitu, kita rasa macam kita dah molek betul lah. Tapi hati kita dalam ni tak ke mana-mana pergi makam dia tadi. Allahu Akbar. Sedap betul bunyi dia. Macam style Arab lah. Kita pun tengok imam ni kalau bacaan ni ini tak best ni bacaan dia, tak best lah dia. Kita berpandu pada itu. Tapi Allah tu berpandu kepada dalaman. Allahu Akbar dah tak ada diri dia dah. Kamu orang, yelah, tak tahulah kamu orang ni, mudah-mudahan dapat lah. Bila pernah tak kamu orang solat di belakang, mana yang imam tu wali Allah? Tak pernah ke pernah? Baru nak terkebil-kebil cari pernah ke tak pernah? Pernah ke tak pernah? Apa rasa dia bila kita ni wali Allah tu jadi imam? Sekarang ni yang jadi imam maknanya orang-orang yang maknanya dia tu orang-orang yang munafik, orang yang lalai, hati dia lalai, yang kita selalu solat belakang. Dia tak boleh angkat diri kita sekali, bawa satu bakul Mi'raj sekali. Isra wal Mi', dia tak boleh bawa hati-hati kita makmum dia untuk, kalau kau solat belakang wali Allah, dia bawakan kau semua dulu. Allah dia bawa semua. Terangkat kau. Hilang lupa. Lain aku solat belakang dia. Menjejek air mata aku, rasa tenang. Duduk dengan orang minyak wangi kan? Wangi tak? Kita tak dapat bezakan kan? Kalau saya cerita nanti orang marah saya. Tarawih, ini baca ni tak best lah. Masjid ni best. Ni dia jemput orang Arab. Bacaan dia Abdul Rahman Sudais punya style Arab ni best. Kita fikir itu best.
Kan? Kita tak mau cari bacaan orang yang, bukan saya cakap bacaan itu tak, yang best merdu tu semua tak bagus, bukan. Tapi sebenarnya kita kena cari yang dia khusyuk dalam solat tu kita nak. Dia angkat Allahu Akbar, tak ada dah diri dia. Dan kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah ni, mana kita faham dah kita pernah bersolat dengan orang macam tu. Kita tak rasa yang kita tak ada, sebab kita tak pernah makan durian. Orang tu makan durian, kita mana tahu dia sedawa apa bau ni, kita pun tak tahu. Tapi kalau kita makan durian, dia pun makan durian, kita tahu dia senawa tu keluar bau tu, kita tahu dia durian. Tapi kalau kita tak pernah makan durian, serupa juga tadi orang yang kenal diri kenal Allah. Kalau kita kenal diri kenal, kita akan tahu dia siapa tu. Ya. Tapi kalau dia tu tak kenal diri, tak kenal dia angkat, kita tak rasa. Kita belajar kenal diri kenal Allah, tak rasa ada rohaniah, pukulan rohaniah. Sebab dia angkat tu, dia ada lagi. Ya Allahu Akbar, dia ada lagi. Kita dapat rasa sebutan tu tak pergi ke rohaniah kita. Tapi kalau orang betul yang Allahu Akbar, kita dah terasa dah sebutan yang keluar daripada lubuk hati dia, bukan ada suara dia, pergi ke bergetar hati kita. Rasa. So jangan pula nanti si Haji cakap macam ni, ini tak getar untuk saya pergi. Jangan saya cakap. Ini saya cakap tadi, kita kena dapatkan. Baru kita akan rasa bestnya solat. Berapa rakaat pun tarawih kita best juga. Tu. Sekarang kita pun tak tahu solat tu best macam mana solat. Ya. Ni nak tarawih ni, solat sunat ni. Kan? Sebab apa kita rasa best solat? Oh, rindulah Ramadan. Sebab apa rindu Ramadan? Panjang dia punya jawapan dia. Sebab apa kita bila masuk Ramadan dia rasa bulan lain tak best? Seolah-olah kita menanti bulan Ramadan, bulan ni kita tak best ya. Hari ni tak best lah. Ramadan best. Salah kita menyembah waktu tu. Tak, saya nak betulkan, saya bukan nak cari salah. Apa kita ni sekarang cubalah, Allah bagi kita tatafakarun, suruh bertambah fikir, bertambah lagi beradab akhlak dengan Allah. Bukan tujuan nak nyalahi, bukan. Kita bukan soal menyalahi orang. Sekarang kita tanya diri kita, khusyuk yang macam mana yang kita pernah tengok ke orang yang khusyuk tu? Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Macam mana kita nak tahu khusyuk? Kita sendiri pun tak makan durian. Saya cakap tadi, kita tahu orang tu khusyuk pun kita tak tahu. Kita sendiri tak tahu khusyuk tu. Kita sendiri tak kenal diri, tak kenal Allah. Tenggelam. Kemarin dulu saya ada cerita macam mana orang mancing boleh dapat pula khusyuk dia bila dah dapat ikan. Ya. Apa bunyi, banyak bunyi waktu pun kita tak heran. Tadi belum dapat ikan, cek malam-malam dengar bunyi sana, bunyi macam-macam bunyi kita dengar. Kalau ada 15 bunyi tu. Tapi cuba kata kita dah tet dia tarik. Kita dah mula musyahadah kat tumpuan kita. Pendengaran kita semua tumpu situ. Pap, dapat lagi hilang semua bunyi. Boleh pula Boleh pula. Kenapa solat kau tak boleh nak alihkan? Allah ajar benda tu je, yang kau tu je. Allah bagi mudah je. Dan dia bagi kau minat macam-macam. Yang lain boleh dia bagi itu. Kenapa yang solat kau tak boleh? Itu tadi. Macam-macam perumpamaan Allah Ta'ala. Tapi manusia ni suka berbantah, kata Allah. Dia buat itu pasal kita kena belajar mengenal diri, mengenal Allah. Penting supaya baru kita sedar diri kita ni banyak main-main, banyak pura-pura. Macam rasa macam dah hebat sangat kita ni. Padahal dalaman kita, ya Allah, ahsanu amala, Allah tengok kat dalam kita, habis akhlak kita. Banyak musyrik, banyak mensekutukan Allah, banyak ada rasa diri. Solat dia lebih rasa macam dah baik dah, aku ni baik, mengaku baik.
Tu. Bahaya. Selagi kita tak perangi benda ni, selagi itu kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Kita yang akan ditanya, bukan kita kita tanya Allah. Kita akan ditanya. Banyak aku tunjuk perumpamaan, kenapa kau tak sedar? Itu tadi. Ada lagi pertanyaan? Ada? Saya yang tanya, saya yang jawab lah. Sayyidina Ali ketika dia nak dibunuh ataupun dalam sakaratul maut. Siapa nama Muljam tu? Abdurrahman Muljam ni tadi. Dia tikam waktu Sayyidina Ali solat subuh kan. Sayyidina Ali boleh dalam kondisi yang sakaratul maut tu. Dia kata aku tak risau. Dia boleh kata aku tak risau mati ke aku ke. Aku tak risau semua ni. Dan aku tak risau siapa yang menikam aku. Abdurrahman Muljam. Yang aku tak risau. Tapi kalau aku mati pun kau jangan balas. Kerana waktu ni lah Allah nak melihat hati aku. Boleh tak aku maafkan dia? Dan Allah berfirman, kalau sekiranya engkau maafkan dia, maka inilah sebenar-benar kebaktian kepadaku. Dalam kondisi yang begitu, kita tak ada kondisi macam tu pun, sihat-sihat pun tak boleh bercakap gitu. Cuba kita nilaikanlah diri kita. Sayyidina Ali tu dalam keadaan dan sakaratul maut ditikam oleh itu tadi Abdurrahman Muljam tu tadi. Dia boleh cakap dia tak bagi orang lain balas, itu hak aku. Kan? Aku boleh aja tak nak maafkan dia dan boleh maaf. Tapi aku dengar firman Allah mengatakan kalau engkau maafkan, inilah kebaktian yang sebenar-benar kepadaku, kata Allah. Nampak. Jadi itu dah sangat keadaan yang. Jadi kalau menunjukkan Sayyidina Ali dalam hidup dia betul-betul dengan Allah. Sampai ke muncak tu sakaratul maut, sakit yang terlalu besar, orang bunuh dia boleh lagi ampunkan, maafkan. Mana kondisi dia boleh sebut firman Allah, kalau maafkan itulah kebaktian. Jadi dia nakkan Allah, dia bukan nak ganjaran-ganjaran ni maknanya. Dia dah hajar diri dia gitu. Jadi itulah sebenarnya yang kita nak nanti bila sakaratul maut. Buktinya bila kita selalu buat gitu, insya-Allah bila kita apa pun kondisi kita tak risau. Yang penting kita dengan Allah, kebaktian dengan Allah tu tadi. Allah dah memang tetapkan aku mati dia tu. Dia boleh nampak begitu. Kalau kita jangan sikit aja orang usik anak kita istialkan dendam, perang. Kau dah usik aku punya kawasan dah. Macam-macam lah kita punya perangai ni dah jauh daripada yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah, sahabat-sahabat, wali-wali Allah. Macam mana kita nak kuat? Kalau dalam hidup kita tak ubah sistem ni tadi kan. Kita kena ubah sistem. Maknanya dalam hidup kita sebenar-benar apa pun orang perbuat, apa pun kita mudah memaafkan. Itu kecil bagi kita. Sayyidina Ali tu dah sampai orang tikam dah pun boleh lagi kata aku maafkan. Sebab dia nakkan kebaktian sebenar-benar kepada Allah, bukan kepada sesuatu. Walaupun dia dah khalifah tu, dia boleh upah orang apa kau sebelum aku mati kau bunuh dia. Tak ada dia cakap gitu. Dia kata dia tak ada simpan dendam langsung. Dia tahu mati dia tu dah memang Allah tetapkan gini. Dia redha. Dia tak salahkan orang tu. Dia tak tahu Allah gerakkan orang ni. Dia tak tahu maknanya. Dia redha. Dia boleh cakap, ya Allah. Allah punya firman pula dia teringat kat kepala dia. Kalau kau maafkan dia, itulah kau orang golongan kebaktian yang betul-betul kepada aku. Dia dengar suara Allah tu gitu. Rasulullah bagi tahu ayat Quran tu gitu. Jadi dia, ya Allah, dalam keadaan dia menahan sakit yang amat sangatnya sakaratul maut tu.
Jadi kita ni latih lah. Maksud sehat ni latih lah. Sehat pun kita tak ada kondisi yang macam tu, rasa ada diri kepenting. Macam mana kita nak mati dalam bihusnil khatimah? Tipulah mulut kau ribu-ribu cakap, tapi kau tak mempraktiskan. Kita kenal diri, kenal Allah ni mempraktiskan, menyedari, bukan sadar sebut aja. Minta husnul khatimah, jauhkan su'il khatimah, mati tak baik. Tapi dengan jalan yang Allah Ta'ala suruh tadi, proses mengenal diri, mengenal Allah. Sentiasa rasakan dengan Allah tadi. Itu dia. Lawan. Nah, ini orang cerita lebih sikit dah, kita dah naik dah 10, kita cerita 20 pula. Kita lagi macam tu. Macam mana tu? Jauh sangat pula. Ya. Padahal tu orang cerita 10, kita naikkan dia 20. Sudah, lepas tu angkat kaki jalan. Dia dah rasa gembira kan, jalan. Ya, ini tidak kita layan ni 10, kita pada dia cerita lagi best. Kita nak lawan. Buat apa? Dah sudahnya dua-dua lalai pada Allah. Dia pun lalai, kau pun lalai. Dapat apa? Sia-sia tak hidup kau tu macam ni. Ya. Dia peduli yang kau nak menang, yang penting hati kau dengan Allah. Tak ada istilah menang kan. Istilah kita dengan Allah. Tenang sudah. Kita latih. Itu duduk di situlah. Maknanya inna fatahna laka fathan mubin. Latih. Sebelum datang ujian yang lagi keras, kita latih. Bersiap siaga yang ni tadi. Nanti bila datang ni, insya-Allah kita dah terbiasa. Biasa. Ini kita tak biasakan yang tu, macam mana kalau datang lagi lah. Yang tak ada ujian pun kita dah gagal. Dalam keadaan normal macam ni, kita pun tak rasa dengan Allah, kita rasa ada diri, macam mana? Tu pasal saya cakap penting ilmu ni. Rasulullah ajar ni dulu kenal diri, kenal. Kau nak cari ada mana ada kitab Rasulullah ajar lah, tu la ilaha illallah tu kan dimulakan tak ada diri kau. Tu dirilah kau kena tak ada. Kau nak bahasa yang jelas semua. Allah kata wa fi anfusikum, apalah di dalam diri kamu tu, maknanya kenallah diri kau dulu. Bila kau kenal diri kau betul-betul, baru kau tahu kau tak ada diri, yang ada diri dia semacamnya. Kau ya berangan-angan kau ni hidup. Sebenarnya hidup tu kepunyaan dia. Itu je nak duduk situ. Nanti dia aturlah baik ke buruk tu semua tu, kau janganlah masuk campur dia punya urusan. Dia akan atur semua cantik je. Yang penting kau selalu dengan yang dia. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya, dunia akhirat sentiasa kita dapat amalkan pada isteri, anak-anak kita, semua keluarga, sahabat-sahabat siapa saja ya, sampaikan berita gembira ni ya. Wa'afu minkum, minta maaf semua ada salah silap, ada rasa kedirian ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.